Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan yang sa'alunaka oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi. Nah, dalam topik kita, topik usahanya makanan dan minuman, bab khamar dan judi dah. Topiknya. Ada tanya Syekh, apakah Islam telah mengharamkan khamar dan judi? Atau apakah Islam hanya melarang keduanya saja? Benda lain tak ada lagi dah, hak tu saja ke lagi gitu kali. Kita tanya Syekh jawab dah. Islam dengan tegas dan jelas telah mengharamkan khamar dan judi bagi seluruh kaum muslimin berdasarkan nas Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi. Jadi jelas tegas, tak ada khilaf sikit abu. Dan perkara itu diketahui secara daruriyah, secara semua orang tahu lah. Dan nama Islam orang tahu judi tu haram, arak tu haram. Kalau tolak benda tu boleh jadi batal syahadah. Khamar, arak ni ialah segala sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal dan menyebabkan manusia keluar dari kesedarannya yang benar. Adapun judi adalah segala macam bentuk judi yang ada lah. Judi dalam bentuk moden pun kita haram dah. Online ke, yang kira nasi dah. Main-main budak pun boleh jadi judi sebab dia nasi dah. Boleh tak boleh, kalau boleh tu bagi tak supaya nak. Jadi benda tu judi ya. Begitu juga agak dadah macam agak juga setiap benda yang mabuk walaupun pepejah, walaupun cacai, walaupun macam-macam bentuk, kalau ia boleh menyebabkan hilang akal, maka dia kira agak dah. Okey, pengharaman khamar dan judi secara tegas dapat kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bermaksud, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun, yakni perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nak suruh tu kena jauh benda tu tak. Jauh dengan arak, jauh daripada judi, jauh daripada berkorban untuk berhala, jauh daripada undi nasib dengan anak panah. Dah. Jadi semua tu benda karut belaka. Termasuklah korban untuk berhala ni nak minta hajat sekarang dah. Kena bala lah kau nak zaman dulu puja lauk lah, kubah lah, apa dah, lembu dah, tuhuk lauk macam-macam lah. Jadi semua tu adalah haram belaka, karut belaka dah, perbuatan keji. Tilik nasi dengan anak panah kau, tinggal bitai ke apa, semua tilik nasi tu kira perbuatan keji dah. Tak betul lah kalau orang benda gitu lah. Yang dimasukkan dengan kata rijsun, iaitu ialah sesuatu yang haram, perkara pekerjaan yang buruk, kotor, kekufuran dan laknat. Al-Quran telah menyebutkan berhala-berhala sebagai rijsun, iaitu dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 30 yang bermaksud, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, rijsun, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dalam surah At-Taubah ayat 125, Al-Quran menggambarkan orang munafik sebagai orang yang kafir, rijsun juga dah. Orang munafik pun Al-Quran sebut gitu, rijsun juga. Dan ada pun orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ni orang munafik yang i'tiqadi, tak percayalah hati perut dia jadi kafir dan mati dalam keadaan kafir walaupun ditanda dalam kubur Islam lah. Kata fajtanibuhu adalah perintah untuk menjauhi sesuatu. Dan kata menjauhi sesuatu mengandungi makna untuk tidak mengenakannya dan memakainya. Dengan demikian kata fajtanibuhu adalah suatu penekanan akan haramnya khamar dan judi. Sebagai pengantar untuk mengharamkan khamar secara tegas, Al-Quran mengemukakan bahawa ia mempunyai bahaya yang banyak sekali. Di samping manfaatnya yang hanya sedikit saja dan tidak bererti sama sekali. Sebagai pengantar pendahuluan lah, Al-Quran pertama melarang seorang yang mabuk ketika mengerjakan solat. Mula tu lagi mabuk dulu nak semaya, daripada semaya. Atau memasuki solat sementara bekas-bekas mabuk masih ada pada dirinya, masih ada koyak apa mabuk itu. Atau mabuk ketika waktu solat sudah dekat nak semaya, dekat waktu masuk waktu tu masih mabuk lagi. Mula lagi waktu dulu.
Tidaklah mudah bagi orang yang biasa minum khamar ketika waktu solat sudah dekat untuk dapat terbebas dengan cepat dari mabuknya dan lalu mengerjakan salat. Jadi, orang yang minum khamar dekat nak semaya, lepas nak semaya lalu kat tak mudah lah, masih ada bahaya mabuk dia tu dah. Diriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW pergi berhijrah ke Madinah, mereka masih minum khamar dan memakai harta hasil judi lagi. Mereka awal tu, walaupun sampai Madinah lagi, masih ada lagi minum arak, khamar dan masih lagi main judi dah. Kemudian mereka bertanya mengenai keduanya. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Sebagai orang ketika itu mengatakan Allah tidak mengharamkan keduanya atas kita, Allah hanya mengatakan bahawa keduanya dosa besar. Mereka pun tetap minum khamar lagi sehinggalah suatu hari seorang lelaki muhajirun, itu orang daripada hijrah daripada Mekah lah tak, sahabat-sahabat Nabi yang orangnya orang Mekah ni, pergi ke Madinah lah, mau dipanggil muhajir, mengimami solat kawan-kawannya dan dia salah dalam membaca ayat Quran. Lalu Allah pun menurunkan ayat 43 dalam surah An-Nisa yang bermaksud, hai orang yang beriman, janganlah kamu solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Umar bin Khattab berkata, ya Allah, berikanlah penjelasan kepada kami dengan penjelasan yang memuaskan, kerana khamar itu menghabiskan harta dan melenyapkan akal. Umar kata gitu. Kemudian turunlah ayat-ayat yang mengharamkan khamar dan judi, dan itu terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Yang bermaksud dia, hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, minum arak dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengasihi Allah dan solat, dan berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Itulah habis ayat tu 19, ayat 90 dan 91 surah Al-Ma'idah. Begitu juga ayat sesudahnya dari surah yang sama, iaitu ayat ke-92 pula. Tadi 91 ayat surah Al-Ma'idah ayat ke-92 pula. Maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa sungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dia tambah lagi dah, takkid, peneguh dah. Rasulullah SAW juga telah mengharamkan khamar dan menggambarkan sebagai induk segala kejahatan, sebagai penyakit dan bukan sebagai ubat. Hadis yang terkenal mengatakan segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, dan segala jenis khamar adalah haram. Setiap mabuk itu ni hadis ni kuat juga ni. Segala sesuatu yang mabuk itu khamar, arak ada, dan segala jenis mabuk khamar atau arak tu adalah haram. Jadi benda mabuk berbuh nama benda lain pun, ataupun cara buat teh cara lain, cara modern, cara apa, ataupun campur dia tu asalnya molek tapi campur dia tu jadi mabuk. Berbuh pi gapo-gapo dah, lepas tu berbuh campur Coca-Cola gapo kata dah. Jadi mabuk, jadi benda tu kalau kita tahu mabuk, dia jadi haram lalu dah. Dia bukan dikira najis ain, sebenarnya perbincangan ni haram tu dah. Rasulullah SAW juga bersabda setiap minuman yang mabukkan adalah haram. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apa-apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Banyak bermabuk, sikit tak mabuk lagi dah. Tapi dia banyak mabuk, maka sikit pun haram tak boleh juga, walaupun tak mabuk lagi. Dalam hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya dalam persoalan khamar, Allah mengutuk beberapa orang kerananya, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pengedarnya, pembawanya dan pemesannya. Jadi 10 orang. Jadi pertama penuang, orang je tu waiter ke apa dah. Yang ketiganya penjual, tu kedai ke apa jual dah. 3 pembelinya, orang je beli dah. Beli untuk dia ke beli untuk orang lain pun, dia kira nak juga dah. Keempatnya pengedarnya, orang jual edar dah. Jadi syarikat jual edar dah. Lepas tu kelimanya pembawanya, dan keenamnya pemesannya. Dia kata 7 ni tak apa 10 ni nak 7 lah. 7 ni kena terbelakang dah. Maksudnya haram belakang lah. Kena laknat, kena kutuk lah, kena kutuk dah, kena laknat dah.
Sesungguhnya Islam telah mengharamkan khamar kerana ia menghancurkan harta dan kesihatan, menghilangkan akal, menyebabkan terjadinya berbagai-bagai penyakit di hati, menyebabkan terjadinya penyakit TBC, menyebabkan pencandunya cepat tua, serta melemahkan akal atau saraf. Seorang doktor berkebangsaan Jerman berkata, tutuplah setengah jumlah warung minuman keras yang ada. Maka saya jamin kita tidak akan memerlukan lagi setengah jumlah rumah sakit, panti jompo dan penjara yang ada. Jadi kita tutup kedai arak separuh ya. Ya akan jadi jimat kerja banyak lah. Termasuklah urusan penjara, hospital kurang siapa sakit ya akan jadi kurang dia kata. Demikian juga halnya permainan judi dengan berbagai-bagai bentuk dan macamnya. Judi akan membuat harta melayang, membiasakan manusia dengan kemalasan dan mengharapkan kekayaan tanpa usaha dan kerja keras. Bahaya timbul oleh judi tidak lebih sedikit dari bahaya yang timbulkan oleh khamar. Kedua-duanya serupa dalam mendatangkan kejahatan dan bahaya. Bahkan negara-negara yang bolehkan perdagangan khamar, arak ni lah, sebagaimana perkataan sebagian ulama, melarang hampir semua jenis perjudian dan menghukum orang yang melakukannya. Jadi semua arak judi ni kena haram, kena lagi lah. Kerana orang yang bermain judi akan pertaruhkan seluruh harta miliknya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan berupa angan-angan saja. Mereka sama sekali sudah kehilangan pertimbangan akal mengenai kerugian besar yang akan dia deritai nanti. Jika dia tak kaya, orang hak kaya ni orang nego judi, tapi dia sendiri tak jadi mana dah. Dah. Tak ada kaya judi ni mana dah. Harapan untuk mendapat keuntungan yang diangan-angankan telah merosak pemikirannya dan melemahkan akalnya. Oleh kerana itu, banyak kita saksikan bahawa perjalanan hidup mereka diakhiri dengan bunuh diri, atau mesti rela hidup dengan penuh kehinaan. Jadi itu penyakit kebiasaannya. Hampir 99% lah. Dia akan jadi gitu lah. Dia akan jadi pogil dah, berdiri je. Jadi hina, balah keluarga, pecah belah masyarakat, balah keluarga, rosak keluarga, gitulah kejudi ni. Para mufassir untuk guru tafsir menceritakan bahawa seorang lelaki berakal melihat bahawa pada diri anaknya terdapat kecenderungan untuk bermain judi. Ada anak ni bermain apa pun nak main judi. Kita berzaman ni kena ingat tak, online ni ada judi online ke. Game ada macam unsur judi lah. Jadi kena beringat. Kerana pergaulan yang dilakukan anaknya dengan sebahagian penjudi, anak dia ni berhisai dengan orang judi ni. Tak kala sang ayah merasakan ajalnya sudah dekat, ia merasa takut anaknya akan menghabiskan harta warisan darinya. Sementara dia juga mengetahui bahawa larangannya tidak akan berhasil lagi dan hanya akan menimbulkan pembangkangan dan rasa dendam saja. Maka dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku berwasiat padamu, jika engkau hendak bermain judi, maka carilah seorang penjudi yang lama di negeri ini dan berjudilah engkau dengannya." Dia cari penjudi hak lama dia di negeri ini. Setelah ayahnya meninggal, sang anak mencari penjudi terlama. Setiap kali orang menunjukkan penjudi yang terlama, maka sang anak mengetahui bahawa masih ada penjudi yang lebih lama dari penjudi yang disebutkan itu. Sehingga akhirnya pencariannya itu sampai pada seorang tua renta yang acak-acakan. Siapa kau jumpa ni orang tua tu. Tua renta lepas tu dia ni apa gila kata tak. Gitu lebih kurang dah. Bajunya compang-camping, sakit-sakitan dan badannya senantiasa bergetar. Ketar-ketar gitulah. Penyakit macam-macam penyakit tu. Jumpalah orang yang paling tua yang hidup lagi, dia dah jumpa dak. Hak bekas main judi, penjudi yang paling lama dak. Dari situ kemudian sang anak memahami apa erti dari wasiat ayahnya itu. Lepas kita tengok teruk jadi orang judi ni nak keluarga tak tahu mana dia dak, sorang dak. Apa gila gini nak. Dia melihat dengan jelas akhir harapan para penjudi tersebut, maka dia pun berpaling dari permainan judi. Cara nasihat bijaksana ayah dia dah. Nak oyak anak dia degil. Oyak Imam Gajah tu lah sekali. Dia suruh kata judi tak usah judi ni. Debek-debek ni judi ni orang paling lama sekali. Paling bisa sekali lah. Paling lama you judi. Siapa kata orang paling tua hak judi lah. Orang umur yang paling tua lama you judi. Lah sekali dia pun orang tua orang tu. Apa gila dah. Compang-camping ke apa dah. Kehidupan dia macam orang gila, sengsara dah. Itulah akibatnya. Pak kita ni pelik dah. Ada setengah kita ni jumpa orang gila, dok cara tak wali. Jumpa orang gila sikit tak wali. Jumpa orang gila sikit tak wali. Hak busuk koho tu baju tak tahu mau kadang-kadang telanjang bogel dak. Tak semahib bel dengan bel tak masjid. Ada Dr. Basit dok ngajar so masjid berasa. Masjid dia. Dia ngajar masuk tengok ada orang jelepek tidur dak.
lepas ngebel pun tidur lagi dah. Doktor bahasa kata tegur lah. Gegerok orang tu dah. Boleh nak royak. Aja ke masjid lah dia tu. Tu royak tak dia gerak tutup wali. Tutup wali dia. Gila tu tak dengan ngebel semaya tak semaya sekali orang mat tak wali dah tu dah. Masalah dia gila sehingga dia tak wajib semaya tu sokar ke. Tapi kita nak berbuat tak wali pun. Ya wali ni tak ada faedah mana. Faedah gapo. Kita ni kena rasa kehebatan Allah. Bukan kehebatan tak wali. Dia wali ni dengan Allah. Busuk kohok gapo dia dengan Allah. Apa kaitnya kita ni? Kita takut ke dia. Takut bala. Nak ambil berkat. Berkat gapo. Berkat bukan nombor satu dalam agama ni. Berkat dia banyak lagi benda lain. Tak cara kau berkat tak wali. Busuk kohok tak semaya bel. Kadang kau gila tu. Nak salin tak wali kononnya dah. Ambil berkat. Bukan gitu agama ni. Agama suka bersih dan berjumpa orang tu. Gosok gasai busuk bangan Nabi suruh. Kemaskan rambut dia tu. Suruh mandi, suruh apa. Nabi dia suruh kemas. Nah. Betul ajaran Islamnya. Kalau dia gila, siapa dia tak kemas tu, dimaafkan Allah. Dia di sisi Allah lah. Tapi kita tak ada faedah berkat ni. Tak berkat apa. Kita ambil berkat ni. Baik ambil berkat ilmu, berkat di semai jemaah, berkat di zikir, berkat baca Quran. Apa berkat di setuh orang gila ni tu. Benda pahal tu. Kita jadi nampak bodoh. Kita nampak kalau kita duk anggap gitu kan. Nampak kebodohan orang Islam lah. Kalau di mata orang kafir, tahu kau kafir tu. Nah. Nampak hal ni. Wali Allah ni semua tak ada khusus dah. Ada pangkat darjat tinggi pun di sisi Allah bukan kait kita dah. Dari kita hormat dia lah. Di sisi Allah tu dia tinggi. Kalau dia tak perintah Allah kan wali. Setiap orang Islam wali berlaku. Cuma wali hak darjat tinggi, wali hak darjat rendah. Gitu dah. Jangan anggap hanya orang ikut tarekat dah. Orang ikut sufi tarekat gitu barulah jadi tok wali. Habib wajib jadi tok wali. Tidak. Bukan keturunan Nabi boleh jadi wali juga dah. Tok wali juga. Habis itu dah. Sebahagian mufassir Teguh Tafsir juga mengatakan sesungguhnya khamar dan judi sama-sama membuat para pencandunya orang apa kata mabuk judi, mabuk arak ni. Mabuk nak katakan gila dah. Jadi dia ketagih arak atau ketagih judi ni sulit untuk meninggalkannya dan sulit untuk selamat dari bencana yang timbulkannya ya. Kerana minum khamar memberikan pengaruh pada saraf dan akan menarik peminumnya untuk kembali minumnya lagi. Dia jadi ketagih tak teringat pun tulah dah. Bahkan lebih banyak dari yang pertama dah. Nak minum sikit nak tambah lagi nak suruh mabuk lagi rasa sedap mabuk dah. Demikian juga orang yang bermain judi. Dia menang sekali, kalah 10 kali. Dok teringat hak menang tu. Kadang-kadang 100 kali kalah, so je menang dah. Dok teringat, dia duk boy, duk kaya. Aku aja menang dah. Padahal ni, nak apa ke dana dah. Sekali tu je menang dah. Daripada 100 kali kalah, so je menang dah. Tapi dok teringat hak menang tu je. Macam benda-benda khurafat lain lah. Telaga buruk ke apa dah. Kena kilak lah ke apa. Pakat ambil air dah. Buat berubah kata dah. Pak ubat kerana ada berkat lagi apa dah. Benda-benda karut ni jadi habis kata leh. Ya ada sore hak jadi, tak tahu jadi ke apa tu nak. Jadi dok cerita hak jadilah hak 100 hari hak 1000 hari hak tak jadi tak saya cerita sore hak tak jadi. Hak sore hak jadi benda pelik tu. Pakat dok percaya hak tu. Tu masalah kita dah. Demikian juga orang yang bermain judi, tak kala dia menang, dia berusaha untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak lagi. Dan tak kala dia rugi, dia akan berusaha terus untuk mengganti kerugiannya lagi tu. Butai lagi dah. Habis gak ada anak bini ke apa, rumah ke apa dah. Habis ke judi dah. Jadi penjelasan di atas jelaslah bahawa khamar dan judi adalah dua perkara yang diharamkan oleh Islam secara tegas dan gamblang. Serta tidak ada keraguan sedikit pun dalam hal ini. Orang-orang yang menyimpan dari kebenaran dan mengatakan bahawa Islam tidak pernah mengharamkan keduanya secara tegas adalah orang-orang yang berkata dusta. Maksudnya Allah zat yang sekiranya berkehendak maka dia akan menunjukkan semua manusia kepada jalan yang benar. Kalau Allah nak memang Allah boleh tunjuk semua orang tinggalkan arak judi, tapi gitulah. Dunia ni tempat ujian. Setiap orang tu, setiap manusia pilihlah jalan kebenaran atau jalan kesihatan yang pilih ni. Okey. Habis itu nak. Okay. Meminum minuman yang memabukkan. Ada orang tanya Syekh. Di kalangan kami terdapat sejenis minuman yang dinamakan nabis, yakni minuman anggur. Yang diminum oleh semua penduduk di sini.
Sebagian ulama mengatakan bahawa nabis minuman anggur haram. Namun sebagian ulama lain mengatakan halal. Dan termasuk jenis minuman dari pelepah kurma juga. Berikanlah fatwa pada kami apakah minuman itu halal atau haram. Ia ada istilah nabis. Nabis ni ada kata anggur, ada kata kurma dah. Ia celup dalam air tu, isipai lama sikit lah. Lah biasanya kalau negara Arab dia bubuh kurma dah. Kurma dia pun nak suruh hilang pahit air dia tu tak. Air dia kadang air pahit dia tu. Nak suruh hilang pahit dia bubuh kurma tu rasa lain sikit tak. Gitulah. Okey, Syekh jawab. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar kerana ia memabukkan, menghilangkan akal, menyebabkan peminumnya terlepas dari pemikiran akal yang sihat. Tu benda tu kena situ point dia. Dan menyebabkan peminumnya mengatakan atau melakukan segala macam bentuk perbuatan yang tidak layak dilakukan. Jadi gila, jadi mabuk, tak khabar, hilang akal dah. Tu dah agaknya dah. Lebih dari itu, khamar akan membahayakan kesihatan dan kekayaannya dah. Tak khabar dah. Musnahkan kesihatan dia, musnahkan kekayaan dia, habis betikok sini. Al-Quran juga mengharamkan khamar dengan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, yang bermaksud, hai orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Rasulullah SAW bersabda tentang khamar. Khamar itu adalah penyakit dan bukannya ubat. Ada memang jepu pun apa, ada ayat ada dia kata sikit. Agak tu boleh jadi ubat. Masalahnya berapa orang hak dah ada berjuta, berapa orang hak minum sikit-sikit. Dia minum banyak jadi mabuk pula dah. Dia ketagih ke apa, dah tak boleh nak kontrol lah ni. Berapa orang hak boleh kontrol minum sikit-sikit buat agak. Hak je mana, hak lain kat. Dia minum jadi mabuk sama berlaku dah. Kaedah yang berlaku pada pengharaman khamar agak ni kembali pada hadis yang mengatakan maksudnya setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Tu point dia nya. Nama gapo bio tak bio kau gapo pun kalau dia tak mabuk bukan agak kalau dia mabuk barulah dikata walaupun nama dia comel setara mana pun dah. Semua jenis minuman yang diketahui oleh manusia berdasarkan percobaan bahawa ia memabukkan dan menghilangkan akal seorang, maka dia adalah khamar. Oleh kerana itu hukumnya haram. Kalau benda tu mabuk, walaupun dia buah nama comel kau jus kau gapo pun, tapi minum tu jadi mabuk ataupun makan jadi mabuk dah. Dadah gapo jadi haram jadi agak lah dah. Kaedah syariah yang terkenal mengatakan maksudnya apa-apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Banyak mabuk sikit pun jadi haram juga, tak boleh juga. Kerana takut telajak lah jika haram lalu. Berdasarkan kaedah ini maka jika minuman yang ditanyakan itu memabukkan dan menghilangkan akal seseorang tak kala diminumnya, maka hukumnya haram. Namun jika minuman itu tidak memabukkan dan tidak mengandung unsur alkohol yang memabukkan, maka hukum tidaklah haram walaupun panggil nabis kau tak panggil apa pun dah. Untuk mempertegaskan dan lebih meyakinkan dapat merujuk pada orang yang ahli, yang pakar di bidangnya seperti para doktor dan para analisis saintis lah yang boleh cek unsur-unsur yang terdapat dalam air nabis ke air gapo-gapo dah. Jika mereka menyatakan bahawa minuman ini termasuk dari jenis yang memabukkan juga, maka minuman itu terhitung khamar dan haram untuk meminumnya. Namun jika kemudian terbukti bahawa minuman tersebut tidak mengandungi unsur-unsur yang memabukkan, maka minuman itu tidaklah haram. Berapa persen ni kira alkohol ke haram baru haram dah. Bukan alkohol saja, alkohol ni pisai pun ada dak. Buah-buah pun ada yang ada terhasil alkohol ni dah. Tapai roti pun dia terhasil alkohol juga. Yeast tu menghasilkan alkohol dah. Baru yang gelembung roti dah. Jadi bukan semata-mata ke alkohol. Ni buah minyak wangi alkohol pun kira najis ke apa. Dia kata tak cerdik mana dah. Pasal ni orang belajar banyak dah. Dan dari segi ilmu sains ni, alkohol ni banyak jenis. Metil, etanol kan, dia ada adik-beradik dia dah. Macam bahasa Arab panggil kana wa akhwatuha dah. Ni alkohol dan adik-beradik dia banyak dah. Ada yang lebih beracun, ada yang kurang beracun dah. Tapi adik-beradik dia tu semua panggil alkohol. Alkohol ni kalau banyak dia bahaya. Kalau kurang tidaklah bahaya mana. Gitulah dah. Jadi ia kena berdasarkan cek pakar-pakar lah dah. Banyak. Okay, lepas tu ni nabis. So lagi punya nabis ni ada kata celup anggur, ada kata celup buah tamar. Yang pentingnya dia ni dia bukanlah dia pergi lama siapa mabuk. Dia nak suruh hilang rasa payau air tempat-tempat negara Arab setengah-setengah tu pahit rasa tak sedap ni.
Jadi air telaga tak sedap kat dia bubuh gotu nak suruh rasa sedap sikit dia. Jadi rendah tu bukan rendah lama, mungkin mabuk. Tapi benda ni kadang dia gini lah, kita nak boleh faham tuak, air tuak dia. Kat Malaysia ni tuak. Air tuak ni kalau di Kelantan belum tentu harai lagi. Tuak masa hak tu baru jadi agak. Tuak ni dia orang niaga apa? Nyo pokok kelapa nyo tu dia buat dia panggil tuak dah pak kita Kelantan ni. Tapi kalau dia Kedah gapo ni utara ni air tuak tu agak dah. Dia tak panggil air tuak, dia panggil niro gapo dah. Dia tak panggil air tuak. Dia panggil tuak mesti agak dah. Air tuak mesti agak. Dia jadi gitu padahal Kelantan Kedah gapo utara dekat ya, tidak jauh mana dah. Negara Arab pun gitu juga. Antara negeri-negeri tu ada pehen habis ni maksudnya Arab. Ada yang kata nabis ni bukan Arab, puas tak adil lah. Syiah ni dia kutub Imam Abu Hanifah. Dia kata Imam Abu Hanifah menghalalkan arak kerana kata nabis boleh minum. Sedangkan Imam Abu Hanifah kata nabis jenis mana? Nabis bukan jenis hak dipahami oleh tepat di Iraq, di tempat orang pok-pok Syiah duduk ni nak. Dia saja nak ngaji ke apa? Nak kutub Nabi Abu Hanifah ni dia buat cerita lah. Seolah Abu Hanifah menghalalkan arak kerana menghalalkan nabis. Dan nabis yang dimaksudkan Abu Hanifah tu tidak seperti mana yang difahamikan oleh orang kuasa tu ya. Kuasa tu jadi isu pada masa itu. Jadi gitulah kita nak faham ni lah istilah-istilah ni. Lah ni panggil kau ni pula agak-agak ni biar dah. Biar kau gapo dah. Ada istilah-istilah yang kata biar ni boleh ni arak ke gapo dah. Dia pentingnya. Kalau menimbulkan kekeliruan mereka aja kena elok lah. Biar jelas antara istilah arak dan istilah tak arak tu. Tak beri masyarakat Islam tertipu kan. Gitulah dia. Okey, habis itu dah. Berubat dengan daging babi. Ada orang tanya Syekh ni, apakah boleh memakai daging babi dengan masuk sebagai ubat? Babi buat ubat dah. Masalah ni orang putih saintis dia kaji babi sebab babi banyak dok dah. Pasal babi ni mudah pera dah. Jadi banyak dok tu nak guna banyak perkara dah. Antara benda hak ia kaji ni dalam segi kesihatan, jantung babi boleh jantung manusia ke apa dah. Dia buat kaji, benda lain tak kaji banyak, hak tu buat kaji lebih sebab apa banyak dok dah. Jadi gana ni kalau buat ubat daripada babi tu buat ubat dah. Belah mana pula? Allah dari Syekh jawab, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 173 dah. Begitu juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bermaksud, diharamkan bagimu memakai bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang terkam binatang buas, kecuali yang kamu sempat menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Ini surah Al-Ma'idah ayat 3 dah. Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145 yang bermaksud, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa darurat, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am ayat 145. Selanjutnya dalam surah An-Nahl ayat 115 yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiai, tidak zalim, tidak melampau dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat 115. Itulah dalil-dalil cerita pasal
Daging babi ni nak benda-benda haram termasuklah daging babi dah. Dari nas-nas Al-Quran di atas secara jelas kita boleh faham, boleh lihat bahawa Allah SWT mengharamkan daging babi lebih dari satu kali, bukan sekali nah. Bukan kerana tertentu memang dia haram babi tu, daging babi tu memang haram. Tak boleh kata babi Malaysia ni cuma babi di Jepun cuci tak ada. Dan kita kata babi ni bukan masalah cuma cuci, babi sendiri tu haram dah. Ini menunjukkan bahawa daging babi itu haram dimakan secara mutlak. Bukan kerana buat zaman moden cara sistematik, cara bersih halal tak. Memang babi sendiri tu telah haram dah. Telah diharamkan oleh Allah. Walaupun kalau dibersihkan setara mana, kalau berbuah ubat siapa mampu cacing pita dia, tetap diharamkan lagi kerana babi itu telah termaktub keharamannya dalam Al-Quran. Baik disembelih terlebih dahulu ataupun tidak. Pengharaman ini mencakupi dagingnya, lemaknya dan tulang-tulang mudanya habis tak boleh makan kau dah. Seluruh umat Islam telah sepakat akan haramnya daging babi. Barang siapa yang mengingkari hal ini, berarti dia mengingkari sesuatu yang telah pasti dalam agama, yang tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Jadi dia mengingkari, dia boleh jadi batal syahadah. Jadi kena cek mula, kena minta bertaubat, takut dia jadi kafir. Sebab benda ni diketahui secara mudah dalam agama dah. Tidak boleh berubat dengan daging babi, kerana masih ada ubat-ubat lain yang dapat menggantikannya dan bahkan lebih baik daripadanya. Jika pada daging babi terdapat kebaikan sekalipun, maka Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umat pada apa-apa yang diharamkan. Jadi, nampak sembuh sekali, yang cari penyakit lain pula, boleh main penyakit lain. Dia tak jadi sembuh, dia jadi kopunah. Telah diriwayatkan bahawa Tariq bin Suwaid bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamar, tentang arak ni, di mana dia berkata, sungguhnya aku membuatnya sebagai ubat. Arak ni kalau minum sikit, dia boleh jadi ubat sebenarnya. Rasulullah SAW menjawab, sungguhnya khamar itu penyakit dan bukannya ubat. Walaupun nampak sekali macam ubat setengah perkara, tapi dia ada kesan sampingnya yang tidak diketahuinya, boleh jadi penyakit juga dah. Ilmu kedokteran moden telah membuktikan bahawa makan daging babi menyebabkan banyak sekali timbulnya penyakit dan mendatangkan berbagai-bagai keluhan pada tubuh. Para doktor terpercaya di masa sekarang mengatakan bahawa tidak ada satu ubat pun di dunia ini yang mengandungi benda-benda yang diharamkan agama Islam. Kecuali pasti ada ubat lain yang dapat menggantikan kedudukannya dan menyembuhkan penyakit yang diharapkan. Kalau kata-kata daging babi kau ataupun arak jadi ubat, sebenarnya ada lagi benda lain yang boleh ganti arak ataupun babi tu. Kena kaji sikit, ada sangatnya dah. Jangan ikut oportis kata perkata. Macam kita ni tak ada pemikiran dah. Kajilah dah. Dah jam molek kaji ni. Kerana seorang Muslim mestilah menjauhi dirinya dari perbuatan maksiat. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Kalau ikut perintah Allah, nak jaga makanan dia, tak makan babi, tak minum arak, maka Allah akan beri jalan keluar dia adalah cara berubat lain, dan dia akan mendapat kemenangan yang besar, terutama sekali pahala sisi Allah SWT. Habis itu kita pergi pada hukum merokok dah. Ada orang tanya Syekh, apa pandangan agama mengenai merokok? Apakah halal atau haram? Jadi sudut ada kata boleh tak? Pak kita pada lagi tak? Piu-piu gapa ada tu dia kata boleh lah tak? Dia pisah rokok dah. Jadi Ustaz isap rokok pun ramai juga dah. Belah mana ni? Hak kuat kata haram rokok ni mufti wilayah tu lah. Dr. Zulkifli Al-Bakri, Dr. Abdul Basit lah. Musyrif Pondok Sungai Duyung kuat lah tu, antara tokoh-tokoh yang betul-betul kuat menentang rokok dan mengatakan haram, dan disokong oleh fatwa seluruh dunia, fatwa kebangsaan, fatwa istimewa, fatwa yang dihimpunkan para ulama. Jadi mereka istimbat, mereka jatuh hukum bahawa rokok ni haram. Hak kata tidak haram pun kalau ada pun ialah fatwa individu, bukan fatwa jama'i dah, fatwa infradi atau pakai fatwa individu lah masing-masing ulama dah. Tak apalah, kita baca Syekh ni kata apa. Sesungguhnya tembakau yang dimasukkan ke dalam gulungan kertas atau yang lainnya belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. Dan juga belum dikenal orang yang hidup di negeri Islam pada masa-masa awal dakwah Islam. Zaman dulu tak ada lah. Oleh kerana itu, hukum mengenai tembakau tidaklah ditemukan dalam kitab dan sunnah. Apakah halal atau haram? Kalau nak kira hadisnya tak jelas lah. Tak ada lah teria-teria kata rokok tu lah. Namun terdapat kaedah fiqh yang mengatakan, maksudnya sungguhnya asal hukum sesuatu adalah halal hingga datang nas yang mengharamkannya, atau ditemukan dalamnya hal-hal yang membahayakan yang mendorong pelarangan dan pengharamannya. Jadi asal benda ni adalah harus boleh makan belaka, kecuali ada dalil ataupun ada benda yang membahayakan.
Baru jadi haram. Oleh kerana itu, kita dapatkan para fuqaha tak kala mereka mendapatkan manusia mengkonsumsi tembakau, mencari hukum mengenainya, mereka mengatakan bahawa hukum asal tembakau adalah halal kerana tidak ada nas yang mengharamkannya. Namun kemudian mereka mengatakan bahawa jika rokok mendatangkan penyakit atau suatu bahaya yang menuntut kepada pengharaman atau pemakruhannya, maka mestilah dikatakan bahawa rokok itu hukumnya haram atau makruh. Hak kata boleh pun ia atas timbangnya juga dah. Atas timbangnya juga dah. Bukan kata boleh semata-mata boleh, molek pula tidak dah. Atau menggalakkan orang-orang tak tebal tak guru ustaz ni pakai isap rokok dak. Dia kata atas timbangan itu juga guna. Paling kurang makruh juga. Iaitu dengan maksud untuk mencegah penyakit atau bahaya yang ditimbulkannya jika konsumsi rokok orang isap rokok ni menyebabkan penghisapnya terkena bahaya pada kesihatannya dan juga pada kemampuannya untuk melaksanakan kewajipan dan bahaya yang ditimbulkannya itu besar, maka menghisap rokok hukumnya menjadi haram. Kadang-kadang rokok bahaya dia sendiri sekara, tapi ada penapis juga lah. Kadang kata perokok pesih ni nak. Anak-anak bini dia tu dia. Rokok masuk. Anak-anak bini dia lebih bahaya dah. Pasal rokok asap tu dikatakan tidak ada penapis. Namun jika bahaya yang ditimbulkannya itu kecil, maka menghisap rokok hukumnya makruh. Gitulah. Demikian juga sekiranya kecanduan terhadap rokok membebani seorang untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar dari kemampuannya, atau dia mesti mengeluarkan biaya yang seharusnya dia keluarkan untuk membiayai keperluan hidupnya yang prima, yang utama, dan juga keperluan anak isterinya, maka dalam keadaan demikian itu, dia mestilah meninggal kebiasaan merokok sehingga dia mampu melaksanakan kewajipannya, iaitu membiayai keperluan anak isterinya. Kalau kes nak beli rokok, 7 riyal, nak berapa habis sekotok berapa riyal lah ni, tahulah dah. Jadi habis 7 riyal 10 riyal sehari ni, untuk rokok duitnya tak ada mana dah. PKP pula dah. Tapi tengah anak bini, anak ni makan nasi dengan telur bubu gitu nak. Tak ada orang nasi negara ke apa dah. Kes dia ni isap rokok. Itu haram dah. Jadi tu haram bukan kesihatan tu. Kalau di segi tu saja, di segi keutamaan dia. Pasal dia wajib nafkah suami tu ke atas anak dan isteri dia. Perlu diketahui bahawa rokok mendatangkan banyak sekali bahaya bagi kesihatan, kejiwaan dan perekonomian. Dan ikut kajian memang gitu dah. Paling tidak kita dapat mengatakan bahawa merokok merupakan salah satu bentuk tindakan israf. Membazir. Paling kurang kata membazir dah. Tak ada pada sikit abuk. Atau membelanjakan harta bukan pada hal-hal yang jauh penting dan bermanfaat. Tak ada pada sikit abuk. Isak. Masalahnya ketagih. Kalau kita makan benda lain, kita tak mesti minum tiap hari, makan tiap hari dah. Tapi rokok kita ketagihnya. Ketagih tu hak jadi masalah dah. Kadang-kadang kena tiap hari wabah mampu membazir dah, tidak bermanfaat. Macam di Pukau dikuasai oleh New Age movement dah. Macam orang kata konspirasi dunia dah. Rothschild gapo Yahudi dah. Pasal waktu lah syarikat-syarikat besar pergi dah. Dulu kat geger boykot McDonald dah. Bila-bila isap rokok, dia kata rokok tu syarikat besar lagi. McDonald pun ada lagi orang Islam, hak besar lagi ni rokok tu. Betul-betul dikuasai oleh Yahudi dah. Gitulah kena faham. Apatah lagi bagi orang yang miskin dan orang yang tidak banyak mempunyai harta, lagilah haram dah rokok ni. Sehingga untuk menuruti kebiasaan merokok, dia rela mengeluarkan wang yang banyak dan menjarakan dirinya pada keperluan hidup yang prima. Kadang-kadang tak nak beli comel rumah, tak boleh nak kereta, tak boleh nak makan minum anak perkurang habis. Pampers anak perkurang nak pegang rokok dia dah. Itu masalah. Oleh kerana itu, seorang yang berakal janganlah membiasakan diri dengan kebiasaan yang buruk ini dan hendaknya menafkahkan hartanya pada tempat-tempat yang baik dan layak saja. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah mengatakan, maksudnya, sebaik-baik harta yang soleh adalah bagi seorang lelaki yang soleh. Jadi, lelaki soleh yang tidak akan habiskan duit dia pada beli rokok. Benda yang tidak berfaedah dan nampak dikuasai, dikontrol oleh perancangan-perancangan jahat dunia dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.